Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Kedua-dua kisah ni berlaku di Kuching, Sarawak. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah pertama ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton yang bernama Apai, nama samaran. Kisah seram ni dialami oleh salah seorang kawan Apai yang bernama Siti. Dalam video-video sebelum ni memang dah ada diceritakan pasal Siti. Antaranya adalah kisah seram Gunung Santubong. Dalam kisah tu pun ada Siti. Dan kisah kedua adalah kisah seram supermarket. Dan Siti yang diceritakan dalam kisah ni adalah Siti yang sama. Kisah ni berlaku pada tahun 2012. Pada satu hari ni, musim cuti, Siti sekeluarga berpakat nak pergi bercuti di Taman Negara Baku. Kebetulan pada masa tu ayah Siti cuti, adik Siti yang belajar di kolej kejururawatan pun cuti, Siti sendiri pun cuti. Jadi diorang sekeluarga berpakat lah nak pergi bercuti sama-sama di Taman Negara Baku. Memang diorang dah plan nak pergi hiking dan nak bermalam dekat situ. Dekat Taman Negara Baku tu ada chalet. Jadi diorang sekeluarga berpakat nak bermalam dekat situ lah. Siti sekeluarga tinggal di Kuching, Sarawak. Jadi nak pergi ke Taman Negara Baku tu dekat je lah. Jadi keesokan harinya, hari cuti tu, Siti sekeluarga mula bergerak daripada rumah. Masa tu pukul 6 pagi. Diorang sekeluarga saja bergerak awal sebab nak elakkan kesesakan jalan raya. Pada jam 7 pagi, Siti sekeluarga tiba di Taman Negara Baku. Sejam saja masa yang diambil daripada rumah nak pergi ke Taman Negara Baku. Itu pun diorang sekeluarga sempat pergi sarapan di sebuah kedai makan sebab perut diorang dah lapar. Bila tiba aja dekat Taman Negara Baku tu, Siti sekeluarga sangat berpuas hati sebab pemandangan dekat situ sangat cantik. Dekat situ ada pantai, memang tak ada kedengaran bunyi kereta motor. Berbezalah dengan bandaraya di Kuching tu. Lepas tu Siti sekeluarga pergilah check in dekat chalet tu. Chalet yang Siti sekeluarga dapat berada di sebelah hujung. Sebelah hujung di bahagian barat. Chalet tu ada dua bilik. Satu bilik ada 2 katil dan satu lagi bilik ada 3 katil. Chalet tu ada satu dapur dan satu bilik air. Sebenarnya masa tu adik Siti yang bernama Ana ni ada bawa satu kemah. Dan memang daripada rumah lagi Ana dah bagi tahu Siti untuk berkemah bersama dengan dia. Maknanya saja je lah Ana ni dia nak berkemah, nak rasa berkemah. Dekat tepi chalet tu pun tak apa. Asalkan dia boleh berkemah. Dan dia nak ajak Siti ni sekali. Siti pada mulanya dia tak nak lah buat apa berkemah kan, dah duduk dekat chalet. Tapi memandangkan dia tengok adik dia ni bersungguh-sungguh sangat ajak dia berkemah, Siti pun setujulah. Kesian tengok adik dia. Tapi tak adalah nak buat kemah tu waktu pagi macam tu. Malam nantilah dia orang akan pacak kemah dekat tepi chalet tu. Bila Siti sekeluarga dah selesai check in chalet, dah letak barang-barang semua di bilik masing-masing, Siti sekeluarga pun keluar dan pergi dekat pantai, berjalan-jalan di tepi pantai. Memang sangat-sangat seronok lah sebab pantai tu sangat cantik. Lepas tu Siti sekeluarga pergi naik perahu. Perahu tu dikendalikan oleh pemandu pelancong. Bersama-sama dengan keluarga Siti di atas perahu tu adalah beberapa orang pelancong daripada negara luar. Ada yang daripada Jerman dan ada juga daripada Itali. Semua pengunjung yang ada dalam perahu tu termasuklah dengan keluarga Siti berasa sangat terpegun melihat keindahan alam di kawasan tu. Sebab kesemua flora dan fauna yang berada di kawasan tu sangat terpelihara. Maklumlah taman negara. Lagipun Taman Negara Baku ni merupakan taman rekreasi yang paling tua di Sarawak. Pada malam harinya, Mak Siti memasak dekat dapur chalet tu. Memang diorang dah bawa semualah bahan-bahan mentah daripada rumah. Siti dan juga Ana bantulah mak diorang memasak pada masa tu. Bila perut dah kenyang, dah selesai makan semua, Siti dan Ana mulakan projek diorang. Nak buat kemah lah. Turunlah daripada chalet tu. Buatlah dekat sebelah kiri chalet. Bila kemah dah siap dipasang, diorang pun masuklah ke dalam. Pada masa tu, Ana buka lagu. Buka dekat handset dia. Memang tinggilah volume lagu tu. Memang bising. Lepas tu Siti ni tegur lah, janganlah pasang kuat sangat lagu tu. Tapi Ana tak dengar, dia tak endahkan.
Alah akak ni, bukannya ada orang lain pun dekat sini. Chalet kita ni kan paling ujung. Kita berdua je ada dekat luar ni. Sambil-sambil dengar lagu tu, Siti dan juga Ana ni bersembang lah, berborak-borak. Tak lama lepas tu, diorang pun mula rasa penat, mula rasa letih dan berbaring. Bila dah berbaring tu memang tak ambil masa lama untuk tertidur. Sebab diorang ni memang dah penat. Daripada pagi tadi berjalan-jalan dekat pantai, lepas tu ikut naik perahu. Penat jugalah. Diorang berdua pun terus tidur. Pada malam tu, di luar chalet tu, angin agak kencang. Sampai kemah Siti dan juga Ana ni seolah-olah bergegar. Bergegar sebab dilanggar angin. Jadi, Siti tiba-tiba terbangun. Tak tahulah pada masa tu pukul berapa. Bila Siti dah terbangun tu, Siti terdengar satu suara di luar kemah. Suara tu seolah-olah seorang nenek tua sedang bercakap. Cu, nak beli ayam tak? Nenek ada jual ayam, ayam pansuh. Cucu nak beli tak? Bila Siti dah dengar suara nenek tua tu, Siti cepat-cepat kejutkan Ana. Ana pun terbangun. Siti bagi isyarat dekat Ana supaya diam. Dan Siti tunjuk ke arah luar. Masa tu Ana mula pasang telinga dan dia pun dengar benda yang sama. Cu, nak beli ayam tak? Nenek ada jual ayam, ayam pansuh. Nak beli tak? Katanya Apai, ayam pansuh ni adalah sejenis masakan. Masakan ayam yang dimasak di dalam buluh. Jadi pada masa tu Ana pun dengar benda yang sama. Sekali lagi Siti bagi isyarat supaya diam. Maknanya jangan menyahut lah. Tapi Ana keras kepala. Dia tak endahkan isyarat daripada kakak dia. Ana pun jawab, tak apalah Nek, terima kasih je lah. Kita orang dah makan tadi. Bila Siti dengar je adik dia cakap macam tu, Siti terus cubit tangan Ana. Sebab Ana ni degil sangat. Dia dah pesan jangan menyahut, tapi menyahut juga. Pada masa itulah Siti dan juga Ana nampak di luar kemah ada bayangan tubuh seorang nenek tua. Nenek tua yang dah bongkok dan mempunyai sanggul yang tinggi. Tak tahulah daripada mana datangnya cahaya dekat luar tu sampai boleh dia nampak jelas bayang tu daripada dalam kemah. Memang jelas betul lah nampak. Nenek tu tercegat aja berdiri dekat luar kemah. Masa tu nenek tu dah tak bercakap dah. Dia diam aja. Tapi tak lama lepas tu nenek tu mula ketawa. Ketawa nenek tu makin lama makin kuat dan akhirnya bertukar menjadi suara mengilai. Dan pada masa yang sama, Siti dan Ana perasan tubuh nenek tu seolah-olah berubah. Tadi rambut dia bersanggul, tapi sekarang ni rambut dia dah mula mengurai, makin panjang dan makin panjang. Dan pada masa tu Siti dan Ana perasan di bahagian mulut nenek tu keluar satu benda yang panjang dan bergerak-gerak. Memang dah tak salah lagi. Benda tu adalah lidah. Dan lidah nenek tu memanjang sampai ke atas tanah. Masa tu Siti dah peluk Ana. Dah menggigil badan pada masa tu. Siti bagi tahu Ana, kita baca ayat kursi. Berulang-ulang kali Siti dan juga Ana baca ayat kursi. Tak tahulah berapa kali dia orang baca. Lama kelamaan suara mengilai tu makin lama makin perlahan. Benda yang sama berlaku kepada bayangan nenek tua tadi. Bayangan tu makin lama makin pudar dan akhirnya hilang. Keadaan bertukar menjadi sunyi pada masa tu. Tapi tak lama, tiba-tiba suara hilayan tu kembali lagi. Dan kali ni, suara mengilai tu kedengaran daripada bahagian atas. Seolah-olah mengelilingi kemah Siti dan juga Ana. Diorang berdua ni memang dah tak tahan pada masa tu. Siti akhirnya genggam tangan Ana, buka zip kemah tu dan terus berlari keluar. Tapi, pada masa tu, Siti dan juga Ana terkejut. Sebab, diorang dah tak berada di tepi chalet macam awal tadi. Sekarang ni diorang berdua berada di kawasan semak. Tak tahulah diorang sebenarnya berada di mana. Siti tak peduli dah pada masa tu, ditarik tangan Ana dan terus berlari. Memang kelam kabut pada masa tu. Baru aja 4-5 langkah diorang berlari, kedengaran suara mengilai tu ikut diorang daripada atas. Siti pesan dekat adik dia, dekat Ana pada masa tu. Ana, kau jangan pandang atas. Apa-apa pun jadi, apa-apa yang kau dengar, kau jangan pandang atas. Tapi Ana macam biasalah, dia tak dengar cakap Siti. Ana mendongak pandang ke atas. Masa tu Ana menjerit. Tak tahulah apa yang dia nampak. Dia menjerit dan terus pengsan dekat situ. Masa Ana jatuh pengsan tu, genggaman tangan Siti terlepas. Ana pun terjatuh ke atas tanah. Pada masa tu Siti dah boleh nampak dekat depan cahaya daripada chalet tempat dia sekeluarga menyewa tadi. Jarak lebih kurang 100 meter je pada masa tu. Tapi Siti memang tak akan tinggalkan Hana. Siti pergi balik dekat Ana
Siti angkat Hana dan dia pangku. Dia peluk Hana. Dan pada masa tu Siti baca segala surah yang dia tahu. Masa tu keadaan sekeliling memang cukup gelap. Dia cuma dapat melihat sebab ada cahaya bulan. Sedang Siti membaca surah-surah tu, tiba-tiba Siti terasa bahu sebelah kanan dia dipegang oleh seseorang. Dan tangan orang yang memegang dia tu terasa sangat sejuk. Siti memang terperanjat lah pada masa tu. Bila Siti toleh ke arah kanan, Siti nampak tangan yang memegang bahu dia. Kulit tangan tu dipenuhi dengan kedut. Bentuk jarinya runcing dan mempunyai kuku yang sangat panjang. Katanya Siti, kuku benda tu panjang sampai berbelit-belit. Dan pada masa itulah, Siti nampak satu wajah. Wajah wanita tua sedang memandang tepat ke arah dia. Masa tu jangan cakap lah. Siti berada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Siti terus pejamkan mata dan menjerit. Menjerit sekuat hati. Beberapa saat lepas tu, Siti dapat dengar seperti ada orang berlari menuju ke arah dia. Bila Siti buka mata, Siti nampak daripada arah chalet tu ada dua orang sedang berlari. Berlari membawa torchlight menuju ke arah dia. Dan bila Siti dengar suara orang tu memanggil nama dia, Siti tahu dua orang tu adalah mak dan juga ayah dia. Disebabkan jarak dah tak jauh antara chalet tu dan juga tempat Siti dan juga Hana, sekejap saja mak dan ayah Siti sampai dekat situ. Mak Siti terus peluk Hana dan juga Siti pada masa tu. Ayah Siti pula angkat Hana. Diorang berempat pun mula berjalan menuju ke arah chalet. Bila dah sampai dekat dalam chalet, ayah Siti letakkan Hana di atas tilam. Dia ambil sebotol air, dia buka penutup botol tu dan dia bacakan beberapa surah. Dia gunakan air tu untuk sapu muka Hana. Tak lama lepas tu Hana pun tersedar. Masa tu, mak dan juga ayah Siti tak bertanya apa-apa lagi. Dia bagi Siti dan juga Hana ni bertenang dulu. Mak Siti pergi ke dapur dan buat kopi. Kopi panas. Diorang sekeluarga minum sama-sama. Bila keadaan dah tenang dan nampak Siti dan juga Hana ni dah tenang, barulah ayah Siti bersuara, bertanya kepada diorang apa yang dah jadi. Siti pun ceritalah apa yang jadi. Siti bagi tahulah semua. Dia dengan Hana tidur dalam kemah. Lepas tu terbangun tengah malam bunyi angin semua. Lepas tu nampak dengar suara nenek tua tu tanya nak beli ayam ke tak. Lepas tu nampak bayang-bayang nenek tu. Macam-macam lah, dia cerita semualah. Keluar daripada kemah, tahu-tahu dah berada dalam semak. Bila mak dan juga ayah Siti dengar apa yang Siti cerita, diorang menggelengkan kepala. Tak sangka budak dua orang ni dah kena sampai macam tu. Lepas tu ayah Siti pula bercerita. Katanya malam tu pukul 11.30 malam dia terjaga. Bila dah terjaga tu, ayah Siti ni nak pergi jenguk lah anak dara dia dua orang dalam kemah dekat luar tu. Tapi bila ayah Siti turun dekat bawah, buka kemah, tengok Siti dan juga Hana tak ada. Masa tu ayah Siti dah pelik. Kalau nak cakap pergi nak buang air ke, kenapa tak naik dekat chalet aja guna tandas? Takkanlah Hana dan juga Siti pergi berjalan-jalan dekat tepi pantai malam-malam macam tu. Jadi ayah Siti dah mula risau. Ayah Siti naik semula atas chalet dan kejutkan mak Siti. Diorang berdua pun mulalah mencari Siti dan juga Hana. Masa diorang berdua pergi cari Siti dan juga Hana tu lah, tiba-tiba diorang terdengar suara jeritan. Bila terdengar suara jeritan tu terus kenal memang suara Siti. Diorang berdua pun terus berlari ke arah suara tu dan jumpalah Siti dan juga Hana. Lepas tu ayah Siti tanya Siti dan juga Hana, korang berdua ni ada buat apa-apa yang pelik tak dekat sini? Siti pun jawablah, tak ada ayah, saya tak buat apa-apa pun. Pada masa tu Hana diam aja, tunduk aja ke bawah. Ayah pun tanya Hana pula, Hana macam mana? Ada buat apa-apa tak? Pada masa itulah Hana mengaku dan cerita semuanya. Sebenarnya Hana ni dia tak boleh nak solat. Dia datang bulan. Bila datang bulan ni faham-faham lah. Pakai tuala wanita tu kan, pad tu. Tapi bila dia nak buang pad tu, dia tak bungkus betul-betul. Dan dia tak cuci betul-betul. Dia buang macam tu je dalam semak. Boleh jadi sebab itulah semua perkara ni terjadi. Lepas tu mak Hana pula marah Hana. Kan mak dah pesan, benda-benda macam ni tak boleh buat lebih kurang. Kena jaga. Tambahan lagi, kita tak berada dekat rumah. Kita berada di tempat orang. Lagilah kita kena jaga. Pada pagi tu, bila dah masuk waktu subuh, diorang satu family solat berjemaah, solat subuh berjemaah. Kecualilah si Hana ni, Hana tak boleh nak semayang. Masa tu Siti dan juga Hana dah mula demam. Suhu badan diorang memang tinggi. Demam panas. Jadi,
Siti sekeluarga terpaksa batalkan rancangan asal untuk bermalam di chalet tu selama beberapa hari lagi. Sebab memang dah tak sesuai lah. Takkanlah nak sambung bercuti dekat situ sedangkan dua orang anak ni, Siti dan juga Ana ni dah demam panas. Jadi diorang sekeluarga pun terpaksalah check out daripada chalet tu dan balik semula ke rumah. Kisah kedua ni adalah tentang sebuah pantai di Kuching, Sarawak. Nama pantai tu adalah Pantai Pasir Pandak. Pantai Pasir Pandak ni adalah sebuah pantai yang sangat cantik. Memang menjadi tumpuan pengunjung lah. Pantai tu sangat bersih. Dan flora dan juga fauna dekat kawasan tu memang terpelihara. Kalau nak berkelah dekat situ memang sangat sesuai. Tapi di sebalik keindahan Pantai Pasir Pandak ni, ada terselit banyak kisah misteri. Kata penduduk kampung Pasir Pandak, dah ramai pengunjung yang kena rasuk dekat situ. Dan kebanyakan yang dirasuk ni berpunca daripada diri dia sendiri. Dan bila ditanya, orang-orang yang pernah kena rasuk dekat situ, semuanya bercakap pasal benda yang sama. Diorang ni semuanya ada buat salah. Dekat Pantai Pasir Pandak ni sebenarnya ada penjaga, ada penghuni. Dan penghuni di Pantai Pasir Pandak ni tak suka bila ada pengunjung yang buat kekotoran. Kekotoran yang dimaksudkan dekat sini adalah antaranya kencing merata. Kencing merata, buang sampah sarap merata-rata, bercakap besar, mulut celupar, dan buat maksiat. Dulu pernah terjadi pada tahun 2011. Ada sekumpulan pemuda-pemudi ni lepak dekat pantai tu lebih kurang pukul 1 pagi. Kumpulan tu ada 9 orang. 5 orang pemuda dan 4 orang wanita. Pada mulanya semuanya okey. Tak ada apa-apa. Lepas tu, ada salah seorang pemuda ni, dia pergi kencing. Entah dekat manalah dia pergi kencing, tak tahulah. Adalah seorang member ni tengok. Lepas dia kencing tu, tiba-tiba dia meraung. Meraung-raung, lepas tu mata dia bertukar menjadi merah. Kawan-kawan yang lain ni mula terperanjat dah pada masa tu, dah kenapa pula kan dia ni. Diorang semua pun yang pemuda-pemuda ni semuanya pegang member dia orang yang menjerit ni, yang meraung ni. Bila diorang pegang aja tubuh yang menjerit ni, yang kencing tadi ni, semuanya terpelanting ke belakang. Lagilah terkejut. Macam mana dia ni boleh jadi kuat macam ni? Lepas tu tiba-tiba kawan ni buka langkah silat. Tercengang semua. Semua dah jadi pelik. Dah kenapa tiba-tiba bersilat? Bila masa pula lah dia ni belajar bersilat? Katanya diorang semua cukup terpegun pada masa tu. Sebab bunga-bunga silat tu sangat cantik. Seolah-olah kawan diorang yang kencing tadi ni, yang meraung tadi ni, adalah seorang pendekar. Pada masa tu kawan-kawan yang tengok ni memang dah panik. Tak tahu nak buat apa. Hari pun dah lewat. Tapi nak buat macam mana kan? Terpaksalah pergi cari orang kampung terdekat untuk bantu. Tapi pada masa tu, nasib menyebelahi diorang. Adalah seorang penduduk kampung ni bernama Pak Seman, nama samaran. Bila Pak Seman dapat tahu pasal pemuda tadi kena rasuk tu, dia pun cepat-cepatlah pergi ke pantai. Bila Pak Seman dah berhadapan dengan pemuda yang kena rasuk tu, yang sedang bersilat tu, Pak Seman pun mula bercakap. Bukan bercakap dengan pemuda tu sebenarnya. Bercakap dengan jin yang merasuk badan pemuda tu. Pak Seman minta jin tu keluar. Tapi benda tu tak mudah. Jin ni tak nak keluar. Dia bersilat. Bersilat nak serang Pak Seman. Pak Seman terus buka langkah silat dia. Sebenarnya, Pak Seman ni bukan calang-calang orang. Dia mempunyai ilmu persilatan dan juga ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Jadi dia pun mulalah bertempur. Bertempur dengan jin tu. Lama. Sangat lama. Lebih kurang 40 minit. Pak Seman bertempur dengan jin yang merasuk pemuda tu. 40 minit. Jin tu tetap tak nak keluar. Teruskan lagi. Bersilat punya bersilat dah hampir 50 minit. Akhirnya jin tu mengalah. Mengalah dan keluar. Bila jin tu dah keluar tak tahulah macam mana kan. Tapi Pak Seman ni boleh bercakap pula dengan jin tu. Pak Seman tanyalah, apa salah budak ni? Jin tu pun bagi tahu, budak ni dah kencing dekat tempat aku tidur. Jadi, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ni, bila kita berkunjung ke satu tempat, hendaklah kita menjaga kelakuan dan juga adab kita. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email
yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.